حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم، وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat meneruskan kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diselubungi dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Ta'ala, berkat kerana kita memerhati mentadabur ayat-ayat Allah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sampai ke muka surat yang ke-61, ayat 29 daripada suratul Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, ayat yang ke-29, muka surat 61, insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak maklumkan pada tuan, kita isyak masuk kita berhenti lah. Tak dapat nak lama sebab nak pergi ni tadi yang rumah pula dia tak apa sihat lah. Dia ada thyroid. Nah, dia makan buat thyroid lah hari ni. Laju lah jantung ni. Risau juga kan. Kalau dah awal tadi dia sakit, boleh cancel kan kot pagi tadi. Ni anak maghrib ni lah. Macam mana lah nak cancel dengan orang. Jadi saya minta maaf, saya minta kebenaran tuan ya. Saya open saya punya ni. Telefon sini terbuka lah kan. Apa-apa aku telefon kan. Kita roket sini boleh kau kerja kan. Jauh berhenti. Okay, tuan-tuan, kita tengok muka surat 61 ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Kita tengok tuan-tuan sampai ayat-ayat ni, kalau sempatkan kita ambil surah Insyiqaq. Tengoklah perbahasan ni. Inna, semua nun yang bersabdu dalam Al-Quran wajibul gunnah, wajib dengung qadar 2 harakat. Innal ladzina ajramu, jim yang mati. Ada 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dal. Bila huruf ni mati, dia ada bunyi detakkan suara. Oleh kerana dia tengah-tengah bacaan kita, tengah-tengah ayat, dia ni qalqalah sughra, ada bunyi perlahan tapi ada bunyi tu. Innal ladzina tu ada. Ramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dot ni tuan-tuan sebut kena hati-hati sebab ramai orang kadang-kadang mengqalqalah dot tu yad. Sampai ya nak yad itu. Dah ada qalqalah, dot tak ada qalqalah. Amanu yadhakun. Hakun tu man arid disukun, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Bihim yataghamazun. Mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi. Kita baca dengan jelas dan nyata. Atau kita boleh pegang kaedah semua mim yang mati, andainya ada tanda mati di atasnya, maka kita tidak boleh dengungkan macam ni. Bihim yataghamazun. Mazun tu sama dengan yadhakun, man, arid, disukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Kita tengok sikit lagi tuan bawah tu. Wa idzan qalabu. Nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Bagi yang tak faham ni ikhfa hakiki, cukuplah dia guna kaedah, pegang kaedah ni. Semua nun yang mati, seandainya tak ada tanda mati di atasnya, maka kita kena dengungkan, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Yang ini huruf nun ni mati, di atasnya tak ada tanda mati tu, kita kena dengung. Kerana di hadapannya huruf qaf, ikhfa. Wa idzan, sembunyikan bunyi nun ke dalam huruf qaf. Wa idzan qalabu ila, bu dengan ila ahlihim sama hukum dia. Man arid lisukun. Huruf waw, huruf man pertama pada qalabu tu bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan. Sama juga dengan ila ahlihim, huruf alif yang mati pada perkataan ila tu ada alif saghir, alif kecil tu bertemu dengan hamzah pada perkataan yang kedua, ahlihim. Jadi man mad jaiz ni apabila huruf man yang mati, alif atau waw atau ya bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan. Macam ni lah ni. Qalabu satu perkataan, ila satu perkataan. Ila satu perkataan yang lain, ahlihim satu perkataan yang lain. Jadi dia akan jadi mad jaiz. Kita baca dengan 4 harakat. Wa idzan qalabu ila, 4 harakat maksudnya 4 gerakan jari mengikut kadar kelajuan bacaan kita, nada bacaan kita. Ahlihimun qalabu. Ahlihimun qalabu. Jadi perkataan inqalabu sama 2 tu, dengung tu, ikhfa. In ahlihimun qalabu fakihin. Fakihin tu mad arid disukun 2 atau 4 atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan, bunyinya lebih kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila
مثلهم انقلبوا فكهين. Sadaqallahul azim. Lebih kuranglah bunyi begitu. Ketentuan itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut ilmu tafsirnya pula. Ayat yang ke-29, sesungguhnya orang-orang yang bersalah yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, yakni orang yang berdosa tadi, mereka saling mengerdip-ngerdipkan matanya dengan maksud mencela, menghina, mempermain-mainkan. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Bila dia balik jumpa geng-geng dia, dia syukur dah. Tadi dia golak orang beriman, macam tu lebih kurang. Bangga dia dapat baju tu. Ha. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin itu, mereka katakan, sesungguhnya mereka itu sememangnya orang yang sesat. Bila orang berdosa ni mandang orang beriman, dia kata orang beriman tu sesat. Tu jenis tak sadar diri nama. Dan tidak dikirimkan pun orang-orang yang berdosa itu sebagai para penjaga mengamat-amati orang mukmin. Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang berdosa ni, kau tu bukan dihidupkan untuk menjaga tapi kalian orang beriman. Bukan kau ada kerja kau nak jaga orang beriman dah. Allah Ta'ala menempelak pada ayat 33. Baik tuan-tuan, kita tengok satu-satu ayat. Sesungguhnya orang-orang yang bersalah, yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. 29, ayat 29. Maksud ayat ni Allah Ta'ala sebut orang-orang berdosa, satu ketika dulu mereka ni suka mentertawakan orang-orang beriman. Kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni. Setelah menyebutkan kebahagiaan yang dinikmati oleh para abror, disusul pula di sini dengan menyebutkan akibat buruk yang dirasakan oleh para penderhaka. Sebelum ni cerita orang baik kan. Ni cerita pula orang-orang yang berdosa ni. Untuk menghiburkan orang-orang beriman dan untuk menguatkan iman dalam hati mereka. Jadi Allah Ta'ala cerita pada kita ni supaya nak hiburkan hati kita. Kemudian nak menguatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah dalam apa juga keadaan, hatta sampai kita diperli, dikaji, dicerca di orang. Tak payah nak gusar, tak payah nak risau-risau. Sebab dulu-dulu zaman Nabi, semua orang beriman pun macam tu keadaannya. Maka Allah pun menyatakan bahawa tabiat orang-orang yang menderhakai Allah dengan melakukan bermacam-macam dosa itu memang suka mentertawakan kaum mukminin semasa di dunia dahulu sebagai ejekan. Misalnya, seperti Abu Jahal, ketua kaum Quraisy dan juga orang-orang kafir lainnya. Apabila bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan sekumpulan kaum mukminin, mereka pun mentertawakan dengan memperkecilkan orang-orang mukmin tersebut. Allah Ta'ala, Ustaz Ahmad Sonhaji bahaskan ayat ni, kata dia, salah satu daripada perangai orang berdosa dulu zaman Nabi tu, dia suka mentertawakan orang beriman. Contoh, dia bagi contoh macam Abu Jahal. Abu Jahal and the gang lah. Kan? Ketua kaum Quraisy yang berpengaruh masa zaman tu. Apabila bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ni, ada kisah dalam tafsir Qurtubi ni. Mereka mentertawakan Sayyidina Ali dengan sekumpulan orang yang beriman yang pergi menemui Rasulullah SAW. Bagi mereka Rasulullah ni ahli sihir, penyai. Jadi kau pergi jumpa dia, pusu-pusu pergi jumpa dia, buat apa digolak ramai-ramai. Ini perangai orang-orang yang berdosa, orang kafir. Macam mana cara tuan-tuan dia memperkecilkan orang mukmin ini? Orang-orang kafir itu saling mengerdipkan mata sambil berkata, tengoklah raja-raja dunia itu sudah mendatangi kamu. Tujuan mereka ialah untuk memperolok-olokkan keimanan dan keteguhan kaum muslimin di dalam memegang agama. Golak raja-raja dunia apa-apa kan kepada orang beriman. Jadi ini di antara sifat orang-orang yang berdosa. Itu catatan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji. Jadi dalam ayat ni
Kita tengok pula apa yang dicatatkan oleh Imam Al-Qutubi dalam kitab dia. Jadi di sini Allah Ta'ala menceritakan di sini tentang perangai orang-orang kafir yang selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Dikendaki di sini, kata Imam Qutubi, iaitu pembesar-pembesar Quraisy. Yang selalu mengolak orang beriman siapa dia? Ru'asa'u Quraisy min ahli syirik. Orang syirik di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Yang dimaksudkan di sini, kata sebahagian manusia pada ketika itu meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kata, siapa dia orang yang suka mengelakkan beriman? Dia di antaranya seperti Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'id, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Yaghus, Al-As bin Hisham dan Abu Jahal serta Nadhr bin Al-Haris. Jadi ramai ni. Ni semua ni ketua-ketua Quraisy ni. Di antara orang-orang yang mengutai suku-suku Arab. Tuan-tuan jangan risau sebab sini tak ada suku Biduanda, suku Mungkar, tak ada sini. Ni suku Bani Aswad, ni tak apa lagi ni. Ni semua ni 7 orang ni ketua-ketua kaum. Dia orang ni lah yang selalu yadhakun, mentertawakan orang beriman. Siapa pula yang selalu jadi bahan tertawa ni, diketawakan ni, bahan ejekan ni? Kata Imam Qutubi, hum min ashabi Rasulillah, min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang selalu ditertawakan, iaitu seperti Ammar bin Yasir, Khabbab dan Suhaib serta Bilal. Empat orang ni selalu jadi bahan ejekan orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ni tuan? Ni kojo orang-orang yang apa ni? Yang berdosa ni. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran. Mana dia ayat? Dekat ujung surah Mukminun, tak salah saya, Allah Taala tersebut. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada di kalangan sebahagian fariqum min ibadi, sebahagian hamba-hamba aku ni selalu berdoa, Rabbana amanna waghfir lana warhamna. Mereka selalu berkata, ya Allah, kami beriman padamu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik Tuhan yang sebaik-baik sepenyayang-penyayang orang daripada kalangan makhluk-makhluk yang penyayang. Engkaulah yang paling penyayang. Tapi apa kau buat? Allah Taala cerita, fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri. Kamu jadikan mereka ni bahan tertawa kamu, sehingga kamu lupa ingatan-ingatan aku pada kamu semua. Fakuntum minhum tadhakun, dan kamu gelakkan mereka ni, kamu tertawakan mereka. Allah Taala sebut dalam Quran tentang perangai orang-orang zaman tu. Dan kalau kita tengok, kita baca sampai ujung bawah ayat tu, bagaimana Allah Ta'ala mengazab kembali orang-orang yang mentertawakan. Ibnu Abbas sebut, kalau tuan-tuan tengok dalam sini, ni memanglah ayat ni turun khusus menceritakan perangai ru'asa'u Quraisy, pemimpin besar orang Quraisy, orang Arab pada ketika itu. Sebab turun ayat ni secara khusus turun, sebab turun menceritakan orang-orang yang dogi-dogi yang mempertawakan orang beriman ni. Tetapi pengajaran ni umum pada orang. Begitu juga yang berlaku di akhir zaman ni tuan-tuan. Orang yang nak agama, yang beriman, yang lebih-lebih yang cerita agama ni, dia jadi bahan ejekan. Jadi bahan golak dia orang. Alah, kalau kau pergi surga, belum tentu kau masuk syurga dah. Entah-entah dia nak semayang masuk syurga tu dia. Kau semayang kau riak je. Itu tak kebahan. Kan? Kau pergi surga, tak tentu kau masuk syurga dah, Ustaz. Ya, saya tak semayang. Tapi kalau kau semayang tu riak menunjuk, tak ada ke syurga dah. Dia yang sepatut dia kena kau ke syurga sudah. Tak jujur tadi. Betul lah tak nak semayang. Memang jujur tak nak semayang. Macam tu pula ujian. Ada macam tu. Atau orang ada perkataan-perkataan. Ustaz nak saya cerita kamu, kita semayang. Tak ada cerita lain. Dia marah kita ingat dengan budak-budak suruh semayang. Di zaman milenium ni cerita semayang itu cerita tentang masalah ekonomi, masalah pembangunan negara, masalah saham, pesisir pantai, jatuh naik ke turun. Saya tak tahu apa cerita. Kita cerita tu. Cerita semayang tadi. Ada marah orang tu tuan. Kita jadi guru pun kita tahulah. Ramai perangai.
Yang marah tu bukan acong kau ataupun mutusami kau. Yang marah tu nama tak ada mana yang hidup atau yang dah mati ya. Kasim, Adolah, Ahmad, nama Islam tu. Tak ada sini kan? Tak ada, tak apa, alhamdulillah. Papat lah pilihan dia tu. Tomah, ada Tomah kau tadi? Ada Tomah kan? Tu nama-nama tu semua Islam. Dia marah kat kita. Nasihat kamu ni pakai tudung, kamu ni muda-muda lagi. Yang boleh selesai dia sikit orang dah berumur. Kawan tu orang veteran marah pun tu. Yang Quran sebut wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alaihinna junahun ay yada'na thiyabahunna ghairu mutabarrijat. Orang yang dah berumur, makcik-makcik kan, yang dah tua-tua sikit, dia bolehlah lebih kurang buat ditutup rambut. Rambut tutuplah sikit lebih kurang lah dia punya apa itu, dia tutup aurat sebab tak ada nak suka lagi dah. Tapi orang muda kau tak boleh. Kau umur 18 tahun, tengah naik je ni, kono ikut aurat tutup, tutul. Tu khabar yang tu. Marah cikgu kata. Kono marah kata, alah ustaz. Dia dah pakai tutup kepala tu dah tadi. Kita lah kalau ngajar tu dah. Susah tuan. Jadi inilah yang berlaku pada kebanyakan ahli-ahli agama. Orang menyeru pada agama ni selalu dipandang sinis. Yang memandang sinis tu bukan tak beriman, tetapi di kalangan orang-orang yang tak apa nak suka orang agama ni. Memang mereka berdosa. Yalah, prejudis, buruk sangka pada orang yang beriman. Orang nak suruh kebaikan, nak sebar kebaikan, dia buruk sangka lah. Jadi ini perangai dulu-dulu. Jangan bawa perangai ni macam ni dalam diri kita, sebab ini perangai pembesar Quraisy dulu-dulu. Kan kalau kita buat perangai ni, inilah perangai di antara perangai orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama tak nak pergi sembahyang budak tu. Kau sembahyang ni tak waktu bacaan kau tu. Kau tahun kau belajar dah ngaji, tak betul-betul je tak payah dah ngaji dah. Baca pun salah. Daripada kau banyak pek dosa, baca tak payah baca. Macam mati budak tu. Ayo tu. Fatwa-fatwa macam tu yang menakutkan kita tu. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang sekolah rendah ni, zaman ni, rumah saya sekolah rendah. Bila dah jahanam ya, mak ayah kata tak payah ngajar pendidikan Islam tu. Pendidikan Islam tak masuk dalam UPSR. Tuan. Siapa cakap tu? Itu bukan Minaci cakap. Itu yang Islam cakap kat anak-anak. Ni rumah saya mengadu macam no ni bang. Kita ni ngajar pendidikan Islam salah warna. Bila dia kata 6, dia tahun 6 semua tak nak ngaji datang kata dia. Tak masuk betul kata cocak tu. UPSR kata dia. Tak masuk UPSR mana ada kira. Dia sains, matematik, bahasa Malaysia apa tu di. Pek ilmuwan, pek kan. Tak masuk pendidikan Islam. Dia bukan subjek wajib. Jadi ramai seket tampilnya tu lah. Dan tak payah tu yang timbul itu bising orang pendidikan Islam ni apa banyak mana waktu ini. Padahal tu kan nama pendidikan Islam. Bukan pendidikan agama lain. Dah yang kita yang jatuh orang Islam. Tak payah nak marah-marah. Kok sebut pendidikan Buddha kok apa kok yang lain kok memanglah kita nak marah. Tapi kita kau nak marah sebab apa? Kita nak bagi anak-anak kita maju, faham agama dia. Kau nak marah gitu. Inilah yang berlaku. Bukan dulu, sampai sekarang pun berlaku juga. Sabarlah kan. Kok bawa gaduh-gaduh pun kita tak menang juga. Tu deh. Jadi kena sabar. Kan? Sahabat-sahabat Nabi dah rasa dah. Lepas tu zaman sekarang pun orang yang biaya wenang kamu ni pun dia akan rasa lah. Dia akan ditertawakan, akan dipandang sinis, akan ditohmah macam-macam lah lagi tuan-tuan. Kan? Akan ditohmah macam-macam lagi. Kemudian tuan-tuan, ayat berikutnya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengerdip-ngerdipkan matanya. Mengerdip-ngerdip maksudnya menghina lah. Macam kan, jenjoling macam mana cara saya tak reti nak buat kan. Tuan-tuan mungkin boleh buat kan. Dia dengan kawan-kawan ni lalu tuan kan. Itu perangai maksud yataghamazun tu menghina dengan mata. Lalu kan dengan tujuan menghina. Tujuan menghina. Orang-orang kafir itu saling mengedipkan mata sambil berkata, tengoklah raja-raja dunia itu sudah mendatangi kamu. Datang orang beriman kan lalu disebut dia kita ni raja-raja dunia pula. Tak tahulah apalah maksud dia. Kan? Tapi semua perkataan tu keluar dengan tujuan istihza. Memperolok, mempermain-main, mencaci, menghina gitu. Jadi maksud ya taghamazun tu kata Imam
Qurtubi sini iaitu memburuk-burukkan, mencela mereka. Buruk-buruk, mencela masuk tu. Orang-orang yang beriman. Sakit jiwa pandang orang beriman. Ni tadi yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Suhaji kat sini, cerita Sayyidina Ali kan, di sini ada. Syekh Ahmad Suhaji ni ambil di sini ada dalam tafsir Qurtubi ni menceritakan bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muqatil. Kata Imam Muqatil, satu hari Sayyidina Ali dengan sekumpulan orang beriman, orang Muslim, pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamazahumul munafiqun. Lamazah ni orang-orang munafik menghina, mencerca mereka. Sambil mengodik-ngodik air mata kan. Wadhahaku alaihim wa taghamazu. Mereka mentertawa dan mengejek-ejek. Ini perangai orang-orang munafik diceritakan. Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dulu sampai sekarang pun ada. Bila dia jumpa ahli keluarga atau jumpa geng-geng yang balik, kaum syukur dia tadi lalu kan. Dan kutuk habis-habis, labah muka dia. Bahagia orang dapat mengutuk orang beriman tu. Sama tak macam hari ni kan. Tak ada bagi muka kat dia tau. Saya sapu betul-betul. Ingat dia, seorang pandai bercakap, saya pandai bercakap. Wah, dia bangga dia dapat menjatuhkan maruah orang beriman. Bangga dia. Ada orang jadi macam tu. Bangga, syukur dia, bercerita dia. Asal jumpa orang dia bercerita. Tak ada dah. Saya cakap kat dia ustaz tu, tak ada bercerita ustaz tak ustaz. Ada orang macam tu tuan-tuan. Dulu dia berlaku sampai sekarang. Mana-mana zaman berlaku. Asalkan yang dibawa tu agama, mesti ada. Sebab pertembungan antara hak dengan batil, benar dengan salah, ni akan berlaku sampai kiamat. Tak ada sudah dah. Sampailah kiamat. Dah kiamat baru tak ada orang bertembung. Baru tak ada bergaduh betul dengan salah. Dah kiamat dah tak ada dah. Selagi tak kiamat, selagi itulah ada orang beriman, akan ada orang kafir. Akan ada orang yang menjunjung kebenaran, akan ada orang yang memikul kesesatan. Dia akan bertembung semua sendiri. Pasti bertembung. Tak akan berlaku berhenti pertembungan tu. Pertembungan tu akan berterusan sampai akhirat besar. Tapi akhirnya nanti kemenangan di pihak orang-orang yang menjunjung kebenaran. Sebab Allah Ta'ala sebut, bukan saya sebut. Cocok tu you ya Allah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala sebut, katakan bila datang kebenaran ni, kebatilan akan musnah. Allah Ta'ala sendiri sebut macam tu. Dan kita dah banyak kali bahaskan di kuliah subuh di masjid, kisah-kisah para nabi, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Semua mereka ini ditentang oleh kaum masing-masing. Akhirnya adalah kemenangan di pihak kebenaran, di pihak Nabi dan kaum pengikut-pengikutnya. Ada orang kafir menang. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teruk, dikutuk, dihalau sampai lari ke Madinah, sampai diarahkan ke Madinah. Akhirnya Rasulullah balik menawan Mekah dalam keadaan tidak ada berlaku sedikit pun pertumpahan darah. Boleh tawan balik Mekah. Kemenangan di pihak yang benar. Sebab itu janganlah kita rasa gundah gulana kalau kita buat agama ni, kutuk dia orang, hina dia orang. Dan pakai tudung sikit. Ustazah lalu tunduk, ustazah lalu tu. Kita akan bilang haji tu tak tahu berapa kali dia pergi haji tu, waktu haji datang tu sah tu dia. Macam kutuk Kok kono kat ustaz tadi kurang sikit, kok kono orang yang baru-baru nak belajar doket-doket ni kat masjid. Akhir tak pergi masjid dia orang tu. Malas saya pergi dia ustaz ni. Khabar saya tu haji lah ustaz dah. Paling tadi dengar saya dengar, dah lama dia pun tak datang masjid. Tu tuan-tuan yang berlaku sampailah ke hari ni. Jadi orang-orang ni bila jumpa geng-geng dia suka lah bercerita dah. Saya tanya. Inqalabu fakihin ni maksudnya dikatakan oleh Imam Qurtubi sini, dia kata sebut mu'ajjabina minhum. Mereka rasa kuih lah, rasa takjub lah, rasa sungguh dapat menghina tu, syukur hati syukur dapat menghina orang-orang beriman. Rasa puas bila dapat menjatuhkan maruah orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Itu maksud wa izan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin itu, mereka katakan sesungguhnya mereka itu memangnya orang yang sesat. Dia cakap jumpa orang beriman,
Dia menuduh orang beriman ni semua sesat. Apabila orang mukmin terlihat oleh orang-orang kafir, mereka katakan mereka ini sememangnya orang-orang yang sesat kerana percaya kepada Muhammad dengan meninggalkan keseronokan hidup. Allah Ta'ala sebut dalam surah Syu'ara tu, semua diceritakan, nabi-nabi itu mengadu pada Allah. Qala rabbighfirni bima kazzabun. Semua. Daripada Nabi Musa, Nuh, Hud, Syuaib, Saleh. Ada ayat. Qala rabbighfirni bima kazzabun. Ya Allah, ya Tuhanku. Berkatalah nabi-nabi itu, rabbighfirni, bantulah aku ya Allah. Bima kazzabun, kerana dengan sebab pendustaan mereka ni. Mereka ni semua mendustakan kami semua. Sehingga disebut dalam ayat tu, ada yang khabar in huwa illa rajulun bihi jinnah. Ni nabi ni orang gila ni. Ada yang kata nabi tu gila. Ada yang kata kau tak berhenti ni kami penjara kau. Ada yang nak kena usir. Ada yang nak kena baling nabi-nabi ni semuanya. Kerana apa? Dikatakan orang yang sesat. Sesat dan cuba menyesatkan orang lain. Kata Imam Qutubi dekat sini pula, tuan-tuan. Bila dia melihat orang-orang yang beriman, mereka katakan orang beriman itu sesat. Iaitu apabila mereka orang-orang kufar ni melihat sahabat-sahabat Nabi ni dalam konteks zaman Nabi dulu. Bila orang kafir ni melihat sahabat-sahabat Nabi, mereka akan katakan innaha ula ila dhallun. Pengikut Muhammad ni semua sesat. Kan? Muhammad ni semua sesat. Zaman kita tak lagi dia sesat yang kita. Semua dia golak-golakan kita lah. Tak betul ni dah, tak betul ni dah, kan? Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ayat ujung, tuan. Dan tidaklah dikirimkan pun orang-orang yang berdosa itu sebagai para penjaga. Allah Ta'ala sebut. Dan tidak dikirimkan pun orang-orang kafir yang berdosa itu sebagai para penjaga untuk mengamat-amati orang mukmin. Seolah-olahnya maksud Allah tu, aku yakni Allah tidak mengutus orang-orang kafir sebagai penjaga yang kutugaskan untuk mengamat-amati pekerjaan hamba-hambaku yang beriman. Sehingga si kafir mendapat apa yang menjadi kepentingannya. Mengapa mereka mesti mengambil tahu urusan orang-orang mukmin yang bukan menjadi urusan mereka? Allah Ta'ala sebut. Orang yang berdosa ni, orang kafir ni bukan diutuskan Allah, dihidupkan di muka bumi ni, nak jaga orang beriman ni. Bukan kau jaga kau tu dah. Maksud kita macam bukan kau jaga kau tu dah yang kau nak jaga-jaga nak tapi kain orang ni. Kan kau jaga kau tu dah. Cukup bahasa kita lah. Tentu. Kan? Ayat ini merupakan cercaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berdosa ni, orang kafir ni. Apa urusan kau nak jaga orang beriman? Kan? Sebab tu disebut di sini, mengapa mereka mesti mengambil tahu urusan orang-orang mukmin yang bukan menjadi urusan mereka. Okay, tuan. Kemudian kita tengok balik, kita sambung lagi ayat 34. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Dulu masuk ke dunia kau golak-golakan dan ni macam pulang paku berkoreh ni. Lepas ni sekarang ni siap masuk kau golak-golakan. Allah Ta'ala sebut pada hari ini orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Di sini Allah menyebutkan pula tindakan kaum mukminin terhadap orang-orang kafir pada hari kiamat. Mereka akan membalas dengan mentertawakan orang-orang kafir yang telah tertipu di dunia dahulu oleh kebebalan dan kejahilan mereka. Sehingga tergamak menderhakai Allah yang menunjukkan rosaknya akal fikiran dan kejinya tutur kata mereka. Inilah balasan bagi orang-orang kafir di dunia dahulu, mentertawakan orang-orang mukmin dan merupakan balasan yang sewajarnya. Kita tengok orang ni yang sibuk orang sekarang ni kan. Siapa? Rasmus Paludan. Apa nama tu? Sweden yang bakar Quran tu. Kan, satu dunia bising. Kita tengok dalam YouTube semua bangkit orang. Buat tunjuk perasaan. Tak puas hati dengan Rasmus Paludan ni. Bakar Quran. Kojo nak menaikkan darah kita ya. Kan? Dia bakar, lepas tu pijak-pijak abu lagi. Memang tahu lah orang-orang macam ni.
Orang sini golaan kita, mengatuang kita sosek. Besok di akhirat ni di kalangan orang-orang yang kita akan galakkan dia pula esok ni. Orang macam ni ni. Ha? Kuik lah bunyi azan tu. Kena jawab tuan. Kalau tak kuik, dia tahu. Kalau kuik, kau jawab. Kita habiskan ayat ni sikit. Tak habis tuan. Okay. Dah tinggal dua ayat dan kita habislah surah ni. Kita jawab dulu. Allah. Tak ada telefon ni okey dah ni. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan, kita ada lebih kurang lagi 2 ayat tuan-tuan, kita habiskanlah sikit kan. Saya cuba ringkaskan, kita ambil yang penting-penting ke sini. Jadi tuan-tuan ayat 34 tu, maka pada hari ini, pada hari kiamat maksudnya orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Allah Ta'ala bagi peluang pula orang beriman ni mentertawakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana disebutkan di sini bahawasanya satu perkataan daripada qaul daripada Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, Muhammad bin Bashar
telah memberitahu kami, telah memberitahu katanya. Yang diambil daripada perkataan Qatadah pada menerangkan ayat fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun ni, kata dia disebutkan kepada kami bahawasanya Ka'ab berkata, Ka'ab berkata bahawasanya di antara syurga dengan neraka tu, Ka'ab ni membahaskan ayat maka pada hari ni ayat 34 ni kata Ka'ab, di antara syurga dengan neraka tu kata dia ada satu kuah. Kuah ni lubang. Bila bila orang beriman dia nak melihat musuh dia, orang kafir yang kat dunia dulu, ittala'a min ba'dil quwa. Dia pun apa tu? Meninjau daripada lubang tu. Meninjau daripada lubang tu. Itulah maksud ayat fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka pun meninjau, dia pun meninjau dan dia melihat yang mereka itu semua dalam sawa'il jahim. Dalam azab neraka jahim. Kata siapa tu kata Ka'ab. Ayat ni beri maksud besok antara syurga dan neraka ni, di syurga tu ada lubang yang Allah Taala buat. Bila teringin orang beriman nak tengok musuh-musuh kat dunia dulu yang selalu mentertawakan mereka ni, dia akan meninjau daripada lubang tu, dia akan nampak orang-orang yang mentertawakan dulu dalam neraka Allah, diazab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini zukira lana, diberitahu pada kami bahawasanya bila mereka meninjau, mereka melihat fara'ahu jamajimal qaum tagli. Mereka melihat otak mereka mendidih otak orang kafir ni dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidih otak. Dan kata Ibnu Mubarak lagi, Ibnu Mubarak kata dia diberitahu oleh Al-Kalbi daripada Abi Saleh, menceritakan besok di akhirat Allah Ta'ala akan menghina, mencerca orang kafir ni. Tuan-tuan pernah baca surah Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. 71 dalam awal muka surat yang kedua surah Baqarah. Maksudnya Allah Ta'ala istihza' mereka, menghina mereka, mempermain-mainkan mereka. Kerana kat dunia dulu kau golaan orang beriman, kat akhirat ni dia golaan kau pula, dia main-main dengan kau. Sehingga dikatakan maksud ayat ini dikatakan kepada ahli neraka. Kata Ibnu Mubarak, Allah Ta'ala berfirman kepada ahli neraka, keluarlah kamu, ukhruju, keluarlah kamu daripada neraka ni. Maka Allah Ta'ala pun bukakan pintu neraka untuk mereka. Allah Ta'ala kata keluar neraka, keluar daripada neraka ni, buka. Allah Ta'ala pun buka pintu. فَإِذَا رَأَوْهَا قَدْ فُتِحَتْ أَقْبَلُوا إِلَيْهَا يُرِيدُونَ الْخُرُوجَ. Bila ahli neraka ni tengok Allah Ta'ala dah buka pintu neraka, semua nak lari keluar. Dan duduk dalam neraka ni azab buat apa? Allah Ta'ala kata keluar, kita bukakan pintu. Ahli neraka ni melihat pintu neraka tu buka. Mereka pun berkojar-kojar beramai-ramai nak keluar. Dan orang beriman, wal mu'minuna yanzuruna ilaihim 'alal ara'i. Ketika itu orang beriman duduk atas kursi malis tengok, lah kerja orang kafir ni. Lah kerja ahli neraka ni, kerja ni kan, tengok tu. Sambil menggolaan tu. Allah Ta'ala buka pintu, keluar semua, ni kau dah azab benar alam ni. Orang beriman tu orang mandang. Berkojarlah beramai-ramai. Kan? Nak keluar. Fa'idhan tahu ila abwabiha ghulliqat. Bila dah sampai ke pintu tu, Allah Ta'ala pun tutup pintu tu. Allah Ta'ala pun tutup pintu tu. Jadi orang beriman tengok barang tu kalau dah kena dah. Itu lah tak tahulah apa bahasa masa tu. Kena dah. Itu kan. Itulah maksud ayat. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qilahum zuqu. Setiap kali mereka nak keluar, Allah Ta'ala kata masuk balik. Rasulullah azab. Dalam surah Sejadah tu kan. Dalam surah apa Mukminun tak salah. Setiap kali mereka nak keluar, bukan surah Mukminun, surah Al-Anbiya atau suratul Hajj. Bila mereka nak keluar, mereka dimasukkan balik oleh Allah. Buka pintu, masing-masing berkojar ni dah azab duduk neraka ni. Dah sampai ke pintu tu, Allah Ta'ala tutup. Duduk dalam neraka balik. Jadi orang beriman pula apa kerja orang tu? Ngolaan dia. Awal mu'minun yanzuruna ilaihim 'alal ara'ik. Duduk di atas ara'ik ni kursi-kursi malis, kursi panjang, duduk mandang merhati ni orang kafir.
Itulah maksud ayat Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala memperolok-olokkan mereka. Wa yadhaku minhumul mu'minun hina ghulliqat. Orang beriman pula mentertawakan orang yang kafir ini ketika mana Allah Ta'ala menutup pintu. Ketika ditutup pintu neraka tu, orang beriman pun menggolak. Inilah maksud ayat fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hari itu orang-orang beriman pula mentertawakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yang turun, mereka duduk bersandar di atas kursi-kursi malas sambil memandang. Tengok perangai orang kafir ini, ahli neraka ni kan. Akhir sekali tuan-tuan, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Adakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan? Jawabnya tentu sekali. Allah Ta'ala tanya bukan tak tahu, nak menguatkan. Pastilah orang-orang yang berdosa, orang kafir ini akan diazab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia. Wallahu alam tuan-tuan, sekadarnya untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tu. 2 bulan tuan ya. 2 bulan 2. Malam ni tuan-tuan kita soalan kita makruh lah ya. Sebab takut menyakit-nyakit kan dia, kalau ada soalan kan dia sampai pukul 9 pukul 10 sudah panjang. Saya nak cukup sekadar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab.